Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nak cakap? Sambunglah lagi hari ni. Minggu lepas kita dah baca nasihat ke? Berapa? 7 Yang tujuh. kan? Nasihat ke-7 part 1. Hari ni kita baca ada dia punya subtopik. Macam biasalah sebelum kita nak start ni, macam biasalah nak beli buku, boleh beli buku dengan kita, ada link kat bawah. Nak apa? Nak like kita punya page Facebook pun ada link. Nak follow Instagram apa? Follow. Follow kita punya Instagram pun ada link. Kita punya group WhatsApp pun ada kalau nak masuk. Channel Telegram pun ada kalau nak masuk. Lepas tu kita punya link YouTube lah kalau nak tengok apa. Kenapa orang pergi link YouTube? Nak tengok lah kan? Nak tengok video-video lain. Setakat ni tak ada video lah kecuali yang untuk Kecuali siri ni lah. untuk segmen ni lah. Segmen ni. Lepas ni kita akan sambung juga. Lepas buku ni habis kita akan sambung lagi dengan buku lain. Pun jangan, macam biasalah, jangan lupa like, share, subscribe. Baru tahu, baru nampak. Ajak kawan-kawan lain subscribe sekali. Ajakkan kawan lain. Dengar buat kita orang baca bersama, korang dengarlah bersama. Apa yang kita orang komen buku ni, korang boleh komen apa yang kita orang komen. Korang boleh komen apa yang korang komen. Syarah kepada syarah. Takutlah salah ke kan. Tapi sebelum komen dekat orang, komen dekat kita orang dulu. Kalau salah. Sambunglah lagi hari ni. Muka surat 58. Manfaat bersahabat dengan orang saleh. Kata penulis, manfaat bersahabat dengan orang saleh. 1. Dia akan mengingatkan kita untuk beramal saleh juga saat kita terjatuh dalam kesalahan. Yalah, orang soleh takkan dia nak ni kan. Jarang orang soleh nak. Orang bisnes pun mesti dia suruh kawan dia buat bisnes. Betul. Takkan orang soleh suruh kawan dia buat jahat. Kata penulis, antara dalil yang menjadi dalil sahabat soleh akan selalu menolong kita dalam kebaikan dan mengingatkan kita daripada kesalahan. Lihatlah kisah persaudaraan Salman dan Abu Darda berikut. Salman Al-Farisi lah ni kan. Tak tahu sahabat lain nama Salman. Tak ada. Aku tak ada. Lepas tu dia boleh tulis Salman je. Biasa kalau Salman ni Salman Al-Farisi lah ya. kan. Dia biasa dia nama ni dia ada default. Nama ni dia ada default. Macam Al-Hafiz kan. Oh, tahu. Bila orang kata Al-Hafiz, Ibn Hajar. Kalau Ibn Hajar kata Al-Hafiz, siapa yang paling tinggi? Iraqi. Al-Hafiz Al-Iraqi. Al-Iraqi sebelum dia. Sebelum dia. Dia ada default dia. Kalau macam mana kata? Siapa lagi? Kalau orang kata Ibn Taymiyah lah. Kan? Kadang orang kata Ibn Taymiyah Al-Jad. Itu dia punya atuk. Itu atuk dia. Abdul Salam Ibn Taymiyah tu. Dia adalah default ni. Syekhul Islam. Siapa Syekhul Islam? Dia adalah. Kalau Ibn Hajar sekali pun, Ibn Hajar Al-Asqalani. Ada Ibn Hajar lain? Ada Ibn Hajar Al-Haythami. Al-Haythami. Kalau Ibn Hajar Al-Haythami, dia akan sebut Al-Haythami tu. Kata penulis, daripada Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah berkata, Nabi SAW pernah mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Tatkala Salman bertandang ziarah ke rumah Abu Darda, ia melihat Ummu Darda, yakni isteri Abu Darda, ialah kalau dah Abu Darda tu suaminya pun by default lah. Kata beliau, dalam keadaan memakai pakaian yang serba kusut. Salman pun bertanya padanya, mengapa keadaan kamu seperti itu? Wanita itu menjawab, saudaramu Abu Darda sudah tidak mempunyai hajat lagi kepada keduniaan.
tak nak dunia. Akhirat je. Kemudian Abu Darda datang dan ia membuatkan makanan untuk Salman. Setelah selesai, Abu Darda berkata kepada Salman, "Makanlah kerana saya sedang berpuasa." Salman menjawab, "Saya tidak akan makan sebelum engkau pun makan." Maka Abu Darda pun makan. Pada malam harinya, Abu Darda bangun untuk mengerjakan solat malam. Salman pun berkata padanya, "Tidurlah." Abu Darda pun tidur kembali. Ketika Abu Darda bangun, hendak mengerjakan solat malam, Salman berkata lagi kepadanya, "Tidurlah." Hingga pada akhir malam, Salman berkata, "Bangunlah." Lalu mereka solat bersama-sama. Setelah itu, Salman berkata kepadanya, "Sesungguhnya pada Rabbmu ada hak, pada dirimu ada hak, dan bagi keluargamu juga ada hak. Maka penuhilah haknya masing-masing." Kemudian Abu Darda menemui Nabi SAW, lalu menceritakan apa yang baru saja terjadi. Baginda lalu bersabda, "Salman itu benar." Nak buat benda baik pun kena tegur kan. Kena tegur lah. Solat pun salah ke? Bukan salah. Puasa pun suruh makan. Puasa pun tak boleh. Mau kena orang Melayu sang settle ni. W. Menghalang orang beramal. Menghalang orang buat. Bukan. Dia ada time. Semua benda ada time dia. Kan? Dia tak boleh. Contohnya ni aje lah. Contoh macam ni lah. Takkanlah Salman lebih lama. Kira Salman daripada Mekah apa? Dia Muhajirin. Tak pasti aku. Salman bukan. Kiranya sahabat sendiri menyuruh sahabat lain untuk hold. Tak payah cerita sahabat lah. Nabi pun kata kan. Nabi sendiri membenarkan. Ada orang kata nak puasa je. Dia tak nak. Yang 3 orang. 3 orang. Dia nak puasa. Seorang nak puasa je. Seorang Tak nak kahwin. Seorang tak nak tidur kan. Nak solat. Nak solat je. Malam. Kata janganlah kan. Nabi kata aku Nabi. Kan. Tapi aku puasa, aku makan, aku kahwin, aku tidur. Yang korang macam ni kenapa kan? Dia ada time dia kan. Tak pernah sabar lah. Tak pernah sabar. Sedih-sedih buat kenduri. Tak pernah sabar. Tak pernah sabar. Kita baru kehilangan orang yang tersayang, buat kenduri. Sedih ke? Gembira. Kenduri ni gembira lah kan. Macam bab yang tu kan, bab ni lah kan, kau dah termasuk lah kan. Kadang aku tengok dekat artikel tu, khabar ke ataupun kat Facebook kan, orang pun tak tahu lah benda tu benar ke. Tapi kalau dah banyak tu, takkanlah benda yang dah banyak tu, takkanlah benda yang tak pernah berlaku kan. Orang berhutang sebab apa, buat kenduri kahwin pula. Kenduri apa? Bukan kenduri kahwin tu biasalah kan. Kenduri kahwin je lah. Ini berhutang sebab buat kenduri arwah. Aku rasa bila begitu, iya ke ada kau sampai berhutang buat benda. Tapi kalau dah banyak sangat orang bercerita, dah ada artikel pasal benda. Tapi memang ada. Baru tadi aku dengar. Ya ke? Baru tadi aku kerja, ada orang datang dia cerita pasal ni. Ya ke? Dia cerita sama dia lah, dia tak cerita dengan aku lah. Kalau dia cerita dengan aku dah beritahu lah kan. Dia cerita sama dia lah. Dia nak buat tahlil, mak dia nak buat tahlil, nak buat kenduri arwah. Tapi tak ada duit. Nak pinjam bank. What? Nak pinjam bank. Tak payahlah. Orang kata ya biasa orang yang pertahankan. Baru tadi ni. Kau tak ada prank tak ada sini. Tak ada. Aku baru tadi ni. Biasa orang kita dengar orang yang pertahankan kenduri arwah ni, dia kata tak ada yang paksa. Kalau mampu buatlah. Ya ke? Turunlah. Turun tengok orang macam mana. Ya ke tak paksa? Ya. Jangan duduk apa istilah yang famous kan. Jangan duduk bilik beraircon je. Turun tanya orang. Berapa banyak ni orang berhutang, anak tak ada makan kan? Ni apa cerita ni? Macam orang, setengah orang mungkin lah nak nampak, dia nak lari sikit daripada benda tu. Orang sekarang mungkin dah lama dah kot, apa, dekat kenduri tu akan ulu-ulu duit kan. Padahal duit tu kiranya patutnya dia orang sepatutnya duit tu untuk
untuk bolehlah kau nak bagi duit tu kegunaan keluarga lah sepatutnya, tapi hakikatnya sekarang duit itu kira nak menampung balik apa yang dah diorang keluarkan untuk buat kenduri tu. Kira macam tu. Patutnya kita bagi dekat keluarga tu. Keluarga tu tengah sedih, dia dah penat kan, ke sana kemari, mana nak cari orang masak, mana nak contact catering, macam mana Ataupun nak kadang kemas orang sekarang tak ada dah, kita orang tak buat kan. Sekarang jiran-jiran yang tolong buat kenduri tu pun salah juga. Sepatutnya bagi makan tu dekat keluarga tu, kat bukan keluarga tu, bukan kat orang lain. Bukan kau buat makan, kau nak makan dekat rumah orang tu pula tu. Orang tu dah lah penat, dah kau paksa dia nak ngemas, nak mop, nak sapu. Memang menyusahkan macam mana pun. Habislah orang komen kan. Orang komen, inilah ni geng W. Tapi nak macam mana, tapi memang itu hakikat masyarakat tapi sekarang. itulah masyarakat, itulah hakikatnya kan. Macam mana? Macam orang kata, istilah orang kata, tak ada siapa yang paksa. Tapi masalahnya masyarakat sekarang dah di-adapt benda tu. Kalau tak ada siapa yang paksa, macam mana boleh keluar? Habis nak tanam macam tanam biawak je. Kalau tu bukan paksa apa? Takkanlah tak ada buat doa untuk si arwah. Siapa yang tak doa? Doa untuk orang tu maksud lain. Doa tu tak mesti makan kan? Tak mesti kat rumah si mati. Doa lah kat rumah sendiri. Apa tak boleh? Kan? Jiran-jiran pun doa je lah kat rumah sendiri-sendiri boleh je. Sambil melawat bagi makan tu, doa kan itu pun boleh. Doa. Saya kenduri. Ini nak juga tu makannya. Tak ada makan, tak ada doa. Lepas tu bila orang kata ini apa super mengikut apa Christian punya cara tak salah aku, Christian punya cara je. Dia kumpul duit untuk ni. Christian ke apa? Tak tahu. Tak ingat lah. Tak pernah dengar pula cerita orang Kristian ni. Orang Christian kata Christian cerita pasal Hindu. Hindu. Biasa orang kata Hindu. Hindu. Tak tahulah. Aku tak tahu, aku tak baca Hindu punya scriptures. So aku tak boleh nak kata. Tapi dari segi logik akalnya lah, benda ni tak payahlah. Nak menyusahkan. Dah dekat Malaysia ni, berapa orang sangat yang kaya? Sampai nak boleh bagi jamu sampai 7 hari bagai. Itu yang tak ikut rule tu okey lah. Lain cerita ni yang ikut rule lagi lagi payah kan. 7 hari, 40 hari, 100 hari kan. Sebab bila? Siapa yang cukup kaya nak bagi 7 hari tu dia buat 7 hari betul ke apa? Tak silap aku 7 hari direct dan selang-selang. Yang hari ke-40, hari ke-100 tu itu tak adalah. Hari seterusnya hari ke-40 lah. Tak tahu lah aku rule dia macam mana. Kan tak payahlah. Berhenti-hentikan lah. Point dia kat sini jangan menyusahkan diri lah. Tak, point dia kat sini, kalau member cerita kat sini member buat salah kan. Kita masuk benda lain. Point kat sini dalam agama ni jangan menyusahkan diri lah. Agama tak menyusahkan sebenarnya. Agama tak menyusahkan. Apa? Innallaha yuhibbukumul yusra kan? Kan? Innallaha yuhibbukumul yusra wala yuhibbukumul usra. Betul. Allah suka untuk kita ni kesenangan. Kan? Pun banyak kalau baca buku-buku kaedah fiqh ni kan. Apa? Al-masyaqqah tajlibut taysir. Kan? Kaedah al-masyaqqah tajlibut taysir. Kalau ada masalah dia akan luas kan. Kan? Benda yang sempit dia akan luas kan. So inti-intikanlah. Lagi benda yang bukan yuhibbun lah. Bukan kalau ikut yang ayat Quran yuridullah bikumul yusra wala yuri menghendaki. Allah nak kita senang. Tak payahlah. Kita
kita kalau ada jiran meninggal, kita makan kat rumah sendirilah. Makan kat rumah sendiri. Kalau ada tu makanan dah halang-halang makan kat rumah sendiri tu, buatlah lebih untuk jiran. Dia tu penat kan, nangis. Nanti makanan yang dia masak masin, jatuh air matanya. Kata penulis nombor 2, dia akan mendoakan kita dalam kebaikan. Daripada Safwan bin Abdullah bin Safwan. Senang orang Arab. Safwan bin Safwan. Safwan bin Abdullah bin Safwan. Kami nama datuk je. Tirmizi kan. Abu Isa. Muhammad bin Isa. Muhammad bin Isa. Dia bapa Isa. Tapi bapa dia pun Isa. Abu Isa Muhammad bin Isa Tirmizi. Anak dia Isa ke? Habis Abu Isa kan? Daripada Safwan bin Abdullah bin Safwan, isterinya adalah Ad-Darda binti Abu Darda. Ni tabi'in lah kiranya kan. Beliau mengatakan, aku tiba di negeri Syam, kemudian aku bertemu dengan Ummu Darda, ibu mertua Safwan, di rumah. Namun aku tidak bertemu dengan Abu Darda, iaitu bapa mertua Safwan. Ummu Darda berkata, apakah engkau ingin berhaji tahun ini? Aku berkata, ya. Ummu Darda pun mengatakan, jika begitu doakanlah kebaikan pada kami, kerana Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya doa seorang Muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya itu, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doa. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, amin, engkau akan mendapatkan sama seperti dengan saudaramu tadi. Safwan pun mengatakan, aku pun bertemu Abu Darda di pasar. Lalu Abu Darda mengatakan sebagaimana isterinya tadi. Abu Darda mengatakan bahawa dia menukilnya dari Nabi SAW. Ni doa yang tak adalah, ni cerita gurau-gurau lah kan. Doa yang hadis yang kalau boleh si isteri tak nak suami tahu. Kenapa? Sebab nanti suami dia doakan member dia kahwin, suami dia pun kahwin. Kahwin baru. Aduh. Oh iyalah, kalau dia doakan kawan dia kahwin baru, nanti malaikat pun doakan dia berkahwin. Yalah, kawan dia bujang. Dia doakan kawan dia kahwin. Kan? Ini logik gurau-gurau. Kata penulis, saat kita tasyahud, kita seringkali membaca bacaan berikut, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Artinya, salam untuk kami dan juga untuk hamba Allah yang saleh. Disebutkan dalam sambungan hadis, jika kalian mengucapkan seperti itu, maka doa tadi akan tertuju kepada setiap hamba Allah yang saleh di langit dan di bumi. Senang. Kalau nak dapatkan doa setiap orang yang solat tu, kena jadi soleh. Kena jadi soleh. But pada ikut hari ni tertuju kepada setiap hamba Allah yang soleh. Langit dan bumi. Tapi jarang orang soleh nak mengaku dia soleh. So kalau orang mengaku dia soleh, dia tak soleh. Senang cerita. Soleh ni orang bagi. Itu tak boleh. Tapi bukan nama dia soleh. Nama dia soleh pun orang bagi nama dia tu. Oh iyalah, bapak dia bagi kan. Itu pun orang bagi. Dia soleh. Apa lagi? Alim. Yalah, alim, ulama, bagai kan. Zuhud. Wara, zuhud. Ini semua orang bagi. Kalau dia bagi sendiri tak jadi. Kira benda tu penilaian orang daripada luar. Benda tu kan? Penilaian orang. Pun bila dah penilaian orang, ijtihadi lah. Kan, mungkin bagi engkau dia alim. Oh, betul lah. Bagi aku dia tak alim. Boleh jadi. So benda ni bukan, yalah, biasa orang kata kan ustaz, panggillah ustaz. Kalau aku tak rasa dia ustaz kan. Ustaz ni pun kalau ikutkan maknanya sebenarnya besar kan. Walaupun
gelaran macam kecil ustaz. Ustaz dia bukan ulama ustaz. Tapi sebenarnya maksud dia tu besar ustaz kan. Macam sekarang kan terlampau senang orang gelarkan seseorang tu ustaz. Betul. Kalau macam sebab tu sampai ada mak. Kadang sampai mak aku. Mak aku sendiri pun sebab kita belajar kat USIM kan. Belajar apa dakwah pengusaha Islam kan. Oh, belajar dakwah. Apa ustaz pakai seluar pendek-pendek? Bukan seluar pendek lah, pakai seluar trikota yang seluar sukan tu lah kan. Pergi checkers, pakai seluar tu. Apa ustaz nak pakai seluar tu? Aku cakap bukan ustaz. Macam even macam contoh Sekalipun ustaz masih lagi boleh masih lagi boleh kan. Dia kiranya nak point kat sini macam setengah orang yang minded macam orang awam dah sana. Orang awam ni dia melihat orang daripada dari segi ilmu lah, luaran lah kan. Cukup lah dengan dorang saja yang bagi ustaz. Kalau kita sendiri yang menggelar diri kita ustaz kan, walaupun kena pandai nilai sendirilah kan. Tak tahulah, bagi aku kalau orang bahasakan diri dia ustaz, aku macam boleh ke aku percaya kau ni? Oh dia kata dia ustaz. Dia gunakan kata nama diri ustaz orang lah. lain aku kan. Saya aku. Dia ustaz nak itu itu faham. bagi aku macam I'm not sure I can trust you. Tapi kalau dah seorang ni memang dia ustaz, dia panggil kita ustaz, tu lain cerita, tu betul tu. Dia ustaz. Seorang ni alim, dia panggil kita alim. Dia kata kita alim. Oh, betul tu. Jarang orang alim panggil orang lain alim tak tentu pasal. Macam Dr. Kamilan kan? Dr. Kamilan ada syairah tu, puji dia. Oh, itu ada. Dia kata beruntung orang Malaysia ada Dr. Kamilan. Takkan tak alim lagi. Takkan belajar dari Google. Kata penulis nombor 3, sahabat karib yang baik akan dibangkitkan bersama kita pada hari kiamat. Daripada Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata, ada yang berkata kepada Nabi SAW, ada seseorang yang mencintai sesuatu kaum, namun ia tak pernah berjumpa dengan mereka. Nabi SAW lalu bersabda, setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Siapa yang kita cintai? Kalau kita cinta Nabi, kumpul dengan Nabi lah nanti. Kalau cinta Nabi, kumpul dengan Nabi. Sebab tu cinta Nabi ni kena tinggi sekali. Kira kena paling atas lah kan. Takut kalau takut bila cinta kita kepada orang lain. Contohnya kalau sekarang macam trend budak-budak K-pop kan. Bahaya betul Betul lah kan. Ada sampai agama BTS. Oh ya. Hadis riwayat apa, aku tak kenal siapa ahli BTS ni kan. Tak tahulah. Hadis riwayat apa entah. Boleh macam tu. Satu kalau diorang main-main pun dah salah mempersendakan agama. Main-main Kalau diorang betul lagi salah. Kan? lagilah bahaya kan. Lagi tak betul. Bahaya. Tapi itulah secara logiknya, kalau betul lah dia orang nak buat agama baru, janganlah pakai terminologi Islam ni. Hadis, riwayat, tak payah pakai lah. Akidah, tak payah pakai lah. Pakailah bahasa Inggeris. Kira anutan dia orang tu Korea kan, pakai bahasa Korea lah. Janganlah ambil Arab ni. Itu salah faham. Itu salah faham. Itulah tak ada identiti. Nak buat agama baru tak pandai. Diorang macam ni lah, yang K-pop ni kan. Ini yang paling jelas aku tengok lah kan. Kalau macam ada artis Hollywood pun ada juga. Tapi yang aku tengok Malaysia ni, yang orang muda sangat buat K-pop ni, kadang diorang terlampau melebih kan. Kalau diorang, contohlah kalau diorang mati dengan diorang punya cinta, diorang punya suka sayang diorang kepada kumpulan tu kan, terlebih pula daripada Nabi kan. Takkan nak bangkit dengan orang tu nanti kan. Orang tu kapi. Kapi. At least yang kita tahu sekarang kan. Setakat zahirnya kapi lah.
Takkan Takkan nak kumpul dengan dua orang kat sana Tak ni. ada, kapi tak masuk juga. Iyalah. Hati-hatilah ya. hati-hati. Kalau ada pendengar ni bukan tak boleh, bukan tak boleh. kena Kan? testify balik Bukan tak boleh. Jangan kena ada Jangan priority berlebih-lebih lah. lah, Kena ada jangan priority. berlebih. Kita kena tetapkan priority. Mana yang ultimate kita kena dengar. Ni yang ni dengar dan taat. Sami'na wa ata'na. Tak boleh ni. Supreme authority. Priority. Tu buat senarai. Yang mana yang kita sayang. Jangan claim je tapi. Claim dan sayang action. saja pun tak boleh. Claim dan action. Ini tak adalah. Yalah sebab aku jual buku kan. Cinta Nabi. Satu buku hadis pun tak ada. Sana cinta Nabi. Sebenarnya aku ada 40 hadis. Ada 40 kan. Sebab ada kan. Ini cinta Nabi. Aku orang paling cinta Nabi. Buku hadis pun tak ada satu. Macam mana? Sebenarnya phone aku ada Ada Sorry. Cinta Nabi. Nabi kata tak nak dengar. Nabi tak bagi buat, dia buat. Bawa tadi. Nabi kata bagi makan. Orang yang ada ahli keluarga dia meninggal, kita bagi makan kat dia. Bukan bagi makan kat kita. Kita bagi makan kat kita. Cinta Nabi apa? Dan kalau cinta ni kan, cinta ni macam Alah orang cinta tahulah kan. Tahu kan tak? Sebab aku tak tahu. Belum sakit dah hantar pergi hospital lah. Belum sakit dah ajak pergi klinik. Orang cinta. Maksudnya nak ikut, nak bagi dia suka. Bagi dia suka, ikutlah apa yang dia nak kan. Jaga dia punya maruah dia kan. Ikut kan. Kalau ada orang kata-kata buruk, backup lah. Tu cinta. Kalau cinta ni Ibn Qayyim lah. Dia punya Rawdatul Muhibbin tu. Ya, ada kitab pasal tu. Kitab cinta, taman-taman pencinta. Ya. Nama tajuk dia Rawdatul Muhibbin. Rawdatul Muhibbin tu. Taman-taman orang bercinta. Memang cerita pasal Bukan cinta ni, cinta. Yalah dia bab buku tu pasal ni lah. Cinta Cinta lah. lah. Cinta. Apa Maulana Sa'i dia ada satu video dia mazhab cinta. Boleh dengar lah, carilah. Dengar ni dulu. Nanti baru cari. Ni dah habis baru cari. Nak habis ni. Tolong. Subscribe. Kata penulis nombor 4, sahabat yang soleh akan dapat mendorong kita agar sentiasa bersemangat dalam menuntut ilmu dan menjauhkan kita daripada melakukan perkara maksiat. Maka dari itu, kita menjumpai sahabat yang soleh ketika kita menjumpai sahabat yang soleh, berdampinglah dengannya, kerana itu merupakan salah satu nikmat yang besar yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita. Nikmat yang paling berharga selepas nikmat iman dan Islam ialah memiliki sahabat yang soleh. Jika kamu sudah bersamanya, maka peganglah dia bersungguh-sungguh. Bukan pegang physically. Bukan pegang physically kan. Ni dari segi metafor. Dari segi metafor lah. Figuratively. Main sebut je. Main sebut je kan petang-petang. Tak ada tu. Betul lah. Tak ada tu. Kalau jumpa kawan, yalah biasa orang salah dia kan. Jom. Tinggal kita nak balas ya atau tak je. Tidak je. Kan cakap aku tanya nak pergi tak daurah tu. Ya. Balas-balas. Aku buka komen je. Lepas tu kadang benda aku tengah buat benda lain. Jadi bila dah distract benda lain, dah terlupa-lupa. Nak pergi ke? Online je kan? Online je. Zoom aduh kan set aku masalah sikit lah kalau buat internet ni. Kita datang sini. Datang sini. 8.30 sampai 10 je. Kau join? Kau kerja? Aku rasa join lah. Boleh kan aku join? Datang sini nanti kita. Segan aku kalau seorang kat sini. Lah aku kan kat sini. Dah bersih. Datang center. Kita ada center kan? Kita ada center. Kalau nak datang boleh.
buat masa sekarang ni buku belum banyak lah. Nantilah. Lama-lama nanti banyak lah. Memang banyak. Kita masih dalam recovery apa? Bukan RMO. Recovery movement juga, tapi bukan PKP. Bukan PKP, Kita tengah recovery. Nak ambil stok daripada PKP hari tu. Ya PKP lama sangat terhenti. Tak jalan langsung. Kata penulis, semoga Allah memberikan kita sahabat yang soleh di dunia dan akhirat. Kalau sahabat soleh tu dah ada kat dunia, dah tentulah dia dengan kita di akhirat. Habislah, cukuplah. Apa nak panjang-panjang? Panjang-panjang pun orang tak nak dengar. Cukuplah, setengah jam. Minggu depan kita akan sambung nasihat ke-8. Hiasilah diri dengan akhlak mulia. Nak hiasi diri ni payah. Nak hiasi diri ni payah. Sebab tu hilyah talabul ilmi kan, perhiasan penuntut ilmu. Dia dah mula Panjang. aku rasa dah mula masuk lah kepada diri sendiri. Maksudnya macam nasihat-nasihat sebelum ni, dia lebih kepada tindakan kita dari segi luaran kita, sekeliling kita. Tapi kalau dah masuk bab yang ke-8 ni, nasihat ke-8 ni, dia mula masuk untuk diri kita sendiri. Dari segi diri kita, dalaman. Dalaman. Itu lah. Tu tengok, betul tak? So. Ini kajian makro, kajian makro ni. Hiasi dari lepas tu selepasnya Hati-hati hendak menukil. Bahasa Arab. belajar pasal doa kan dia dalaman lah. Betul. Sebelum ni kawan, jauh daripada maksiat-maksiat. Luar ni, jaga luar ni. Environment. Hati-hati kat mana kita letak diri. Sebab kalau kita boleh cuba dapatlah kenapa penulis susun macam ni pun, mungkin yang luaran ni boleh bagi efek kepada diri ni. Kalau dari pun biasa memang macam tu. Kan? Biasa memang macam kalau tu. kalau kita buat diri kita, kita perbaiki diri kita kan, tanpa kita tengok sekeliling kan. Kadang dalam ni payah dekat nak nak betul balik. Walaupun dah betul tapi nanti lama dia akan twist balik, dia akan melencong balik. Masa kan tidak, Nabi pun pergi Gua Hira. Kan? Nak tukar sekeliling ni. Kan? Bukanlah dia nak suasana yang baru, suasana yang lain kan. Tu yang 9 dari 10 kebaikan tu diam. Kan? 1 dari 10 tu asingkan diri. Lepas tu sebab tu juga ada arah hijrah. Arah hijrah. Sebab sekeliling tu dah teruk lah kan, untuk kan Islam tu kan. Orang selalu kata kalau nak jadi baik ni hijrah. Hijrah. Kalau tak nanti orang ngungkit. Lepas tu aku pun kadang ada terfikir, rasa aku nak keluar daripada Selangor. Bagaimana? Perlis saja. Satu pelik kecil. Ni W ni. Bukan. Satu pelik kecil. Sebab macam kakak aku cerita kan, dia belajar kat Perlis kan. Boleh jumpa dengan orang yang sama setiap hari lah. Kalau berjalan kat Perlis tu, orang yang kita tak kenal, stranger. Sebab dia negerinya kecil kan. Mungkin satu lagi sebab tu lah kot. Tapi banyak. Banyak tempat boleh. Katanya ada masalah tanah tak berpenghuni. Betul pernah dengar. Ada dengar. Boleh lah pergi lah. Aku macam nak pergi. Belum ada rezeki. Ada kat sini je, belum keluar lagi. Belum ada kat sini. Ada kat sini dah keluar ikut mulut, belum jadi. Tapi kalau boleh yang paling power Madinah lah, hijrah Madinah lah. Betul sangat tu. Itu perlukan modal. Hijrah macam Nabi, hijrah Madinah lah. Modal besar tu. Boleh ke orang Malaysia boleh beli tanah kat sana ke? Tak tahu. Yang tahu ni cuba komen. Yang dengar ni yang tahu cuba komen. Boleh ke kita orang Malaysia, orang luar beli tanah dekat Saudi, dekat Madinah? Kalau boleh. Kalau tak boleh ni lah. Kalau tak boleh minta tanah baket je lah. Minta tanah baket. Tanah baket tu dia tak minta. Tak minta tak tahu lah tapi. Tak tahu. Tapi kalau dah kat situ tempatnya, harap-harap lah. baket lah pergi kan ada tempat lain. Madinah.
Ada tempat lain. Tempat lain lah. Tapi mainly pakai lah. Tapi orang selalu takut meninggal masa haji. Lah, apa salahnya? Betul. Tanah yang mulia, tanah haram. Meninggal kat tanah haram. Meninggal kat tanah haram masa lepas buat baik. Kan penghujungnya baik tu. Penghujung kan baik kata, tu. yang dikira tu penghujung kan. Takkan nak balik Yakuza sini. Yakuza Jepun mana pun tiba-tiba masuk Islam tu pergi haji mati situ. Untung gila. Laki tu. Kalau tak mati kat sana balik sini. Tengok janda. Typical. Aku sedang stereotyping dia orang ni lah, orang-orang haji ni kan. Yalah, okey. Aku salah, okey. Okey, aku salah. Okey. Tapi aku tak tahu contoh apa nak bawa. Kiranya nak kata kat situ kalau jarang kita nak dengar orang haji ni makan riba ke apa, jarang. Biasa orang dah balik haji ni, orang yang dah yalah, pencen. kita duduk kampung je kan. Orang pergi haji ni dah balik haji, itu je lah masalah dia, tengok janda. Lebih baik kat sana meninggal kan. Tapi nak minta mati pun tak boleh juga kan. Tapi boleh minta keadaan mati kan. Keadaan mati boleh, husnul khatimah, doa berpula, husnul Tapi pun boleh minta doa mati kat sana. Mati yang baik. Yalah. Kan? Tapi jangan minta mati. Janganlah minta mati. Maksudnya doa lah, ya Allah bagilah aku mati kat sana. Bila tak tahu lah. Bila tak tahu lah, time mati lah. Ila ajali musamma lah. Dah tu, cukup lah. Sambung minggu depan pula. Apa lagi? Jangan lupa kalau nak beli ada link, nak reach, nak contact kita pun banyak link kat situ, pilih je mana-mana. Apa lagi? Like, share, subscribe. Tu bagai-bagai semualah. Tengok, panggil kawan-kawan, subscribe. Boleh komen bawah apa-apa. Kalau rasa okey, tekanlah loceng tu. Loceng tu tekan. Tu tekan je. Bagi tekan je. Kalau okey tak nak tekan tak apa. Subscribe pun bagus dah. Subscribe kalau buat YouTube tu ada keluar lah kita orang punya video. Bila kita orang keluarkan video tu nampak lah kat atas lagi pun subscribe free. Kan kena bayar. Kita tak minta bayar. Subscribe free. Mana tahu dah boleh subscriber banyak, boleh bagi buku free pula. Manalah tahu kan. Owner kedai buku kat bukan aku yang cakap. Ni tak nak tanggungjawab ni. Sekian tu. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.